Adab-adab dalam majlis. Yang pertama, dengan pakaian yang kemas dan sopan. Kedua, memberi salam. Yang ketiga, bersalam-salaman dengan tuan rumah. Yang keempat, membongkokkan badan di hadapan orang tua. Yang kelima, membaca doa dengan tertib. Perkara yang dilarang ketika menghadiri majlis. Pertama, tidak berpakaian kemas dan sopan. Yang kedua, tidak memberi salam kepada tuan rumah. Yang ketiga, tidak bersalam-salaman dengan tuan rumah. Yang keempat, tidak membongkokkan badan di hadapan orang tua. Yang kelima, bercakap-cakap ketika membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah adab-adab mengenai dalam majlis, iaitu seumpama majlis doa selamat, doa tahlil atau arwah. Dan di dalam isi kandungan video itu mempunyai satu, adab yang baik, dan kedua, adab yang buruk. Marilah kita sama-sama menjaga adab yang berteraskan Melayu Islam Daraja di negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan. Bersama saya Nina dalam rancangan Explora Ilmu. Pada episod kali ini, kita akan menyambung pelajaran pada episod yang lepas bersama Ustaz Ali. Nak tahu apa tajuk yang kita akan pelajari pada episod kali ini? Jom kita bersama Ustaz Ali. Assalamualaikum semua. Bersama saya Ustaz Ali dalam rancangan Explora Ilmu. Pada episod kali ini, kita akan menyambung pelajaran pada episod lalu berkaitan dengan adab-adab dalam majlis. Mesti semua rasa seronok kan? Okey, jom kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum murid-murid, apa khabar semua? Alhamdulillah, bertemu kita pada episod kali ini bagi menyambung pelajaran pada episod yang lalu. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini,
Apakah tajuk-tajuk yang telah kita pelajari pada episod yang lalu? Pada episod yang lalu, kita telah mempelajari adab-adab dalam majlis serta ciri-ciri majlis yang dibenarkan oleh syarak. Ya, betul murid-murid. Terdapat beberapa contoh majlis yang sering kita hadiri. Antaranya ialah majlis ilmu di masjid, sambutan kemerdekaan, konsert Islam, majlis perkahwinan dan juga perhimpunan. Sebelum kita menyambung pelajaran kita pada episod kali ini, mari kita melihat sedikit tayangan video berkaitan tajuk yang akan kita pelajari. Alam ini yang tersusun dan teratur menunjukkan pentadbir alam ini bersifat hidup, yakni hayat. Andainya Allah tidak bersifat hidup, mustahil berdasarkan tayangan video tersebut, apakah perbandingan yang dapat dilihat di antara dua video berikut? Video pertama menunjukkan situasi mengamalkan adab dalam majlis, manakala video kedua pula menunjukkan situasi di mana tidak mengamalkan adab-adab dalam majlis. Ya, betul murid-murid. Menjaga adab dalam majlis mendatangkan banyak kelebihan, manakala tidak menjaga adab dalam majlis mendatangkan akibat yang buruk. Ustaz, apakah kelebihan mengamalkan adab dalam majlis dan apakah akibat tidak mengamalkan adab dalam majlis? Jom kita lihat kelebihan mengamalkan dan akibat mengabaikan adab-adab dalam majlis. Kelebihan mengamalkan adab dalam majlis. Yang pertama, apabila kita mengamalkan adab dalam majlis, kita akan mendapat keberkatan dan keredaan Allah. Oh, Ustaz, kenapa kita akan diberkati dan diredai oleh Allah? Kita akan diberkati dan diredai oleh Allah kerana Allah suka kepada hamba-Nya yang melakukan kebaikan. Yang kedua, antara kelebihan apabila mengamalkan adab dalam majlis, majlis akan berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Semua mesti ingat ya, jangan membuat bising di dalam majlis kerana ianya akan mengganggu sesuatu kelancaran bagi majlis. Yang ketiga, apabila kita mengamalkan adab di dalam majlis, kita akan dihormati dan dipandang mulia oleh orang lain. Dengan saling hormat menghormati, ianya akan mewujudkan suasana yang harmoni. Yang keempat, dengan menjaga adab di dalam majlis, sesuatu maklumat itu akan dapat difahami secara jelas dan berkesan. Oleh itu, kita perlulah menjaga adab dalam majlis agar tidak berlaku sebarang percanggahan maklumat. Yang kelima, dengan menjaga adab-adab dalam majlis, ianya dapat memupuk akhlak mulia dan melatih diri kita agar lebih berdisiplin. Ustaz, kenapa kita perlu berakhlak mulia? Kita perlu berakhlak mulia kerana akhlak mulia merupakan perkara yang dituntut di dalam Islam dan Rasulullah juga diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Oh, begitu. Banyaknya kelebihan yang akan kita perolehi daripada mengamalkan adab dalam majlis. Ustaz,
Apakah pula akibat yang akan diperolehi apabila kita mengabaikan adab-adab dalam majlis? Akibat mengabaikan adab-adab dalam majlis. Antara akibat mengabaikan adab-adab dalam majlis, yang pertama ialah jauh daripada rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingatkan ya murid-murid semua, rahmat dan juga keberkatan Allah amat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Yang kedua, apabila kita tidak mengamalkan adab dalam majlis, ianya akan menyebabkan perjalanan majlis terganggu. Ustaz, apakah kesan jika sesuatu perjalanan majlis tersebut terganggu? Jika perjalanan majlis terganggu, ianya akan menyebabkan berlakunya percanggahan dari segi maklumat. Yang ketiga, antara akibat mengabaikan adab dalam majlis, ianya akan menjejaskan nama baik diri dan juga keluarga. Perkara ini akan menyebabkan masyarakat akan memandang serong kepada diri kita. Di samping itu, amalan hormat menghormati juga akan terhakis. Yang keempat, dengan mengabaikan adab dalam majlis, ianya akan merendahkan maruah umat Islam. Perkara ini akan menyebabkan golongan yang bukan Islam akan memandang serong terhadap agama Islam. Oleh itu, murid-murid, kita perlulah menjaga adab dalam majlis agar Islam dapat disebarkan secara meluas. Yang kelima, antara akibat mengabaikan adab dalam majlis, ianya akan menimbulkan rasa tidak selesa dan permusuhan antara satu sama lain. Ingat ya kawan-kawan, permusuhan akan meruntuhkan perpaduan. Dan Allah juga tidak suka kepada permusuhan. Banyaknya akibat jika kita mengabaikan adab-adab dalam majlis. Oleh itu, kita perlu mengamalkan adab dalam majlis dalam kehidupan kita. Ya, betul itu murid-murid. Di samping itu, kita juga perlu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menjaga adab ketika menghadiri majlis. Ustaz, apakah contoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis? Antara contoh perilaku Rasulullah di dalam majlis ialah baginda sentiasa tersenyum, seorang yang tawaduk, tidak bengis, tidak kasar dan juga tidak bersuara keras. Oleh itu, kita perlulah mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, berakhir sudah pertemuan kita pada episod kali ini. Oleh itu kawan-kawan, jom kita amalkan adab dalam majlis untuk mendapatkan redha dan keberkatan ilahi.